Semua selamat tahun baru. InsyaAllah kita akan sambung malam ni muka surah At-Taubah. Surah At-Taubah muka surat 189. Muka surat 189 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 189 ayat yang ke-17 surah At-Taubah. Okey, baik. Ayatnya, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ma tidak. Terjemah ma tidak. Okey. Karena selayaknya ataupun sepatutnya. Duduk boleh. Karena terjemah dia selayaknya ataupun sepatutnya. Li bagi al-musyrikin, orang-orang musyrik. Okey dah. Okey, al-musyrikin, orang-orang musyrik. An untuk ya'muru memakmurkan. Ya'muru memakmurkan. Okey. Masajidallah, masjid Allah. Masajidallah plural kepada masjidun. Masjidun satu masjid. Masajidallah masjid Allah. Okey. Syahidina dalam keadaan mereka bersaksi. Terjemah syahidina, terjemah dia ialah dalam keadaan mereka bersaksi ala Recording in atas, progress. ala atas anfusihim, diri-diri mereka, anfusihim, diri-diri mereka, bi dengan al-kufri, kekufuran. Al-kufri, kekufuran. Okey, terjemahkan dia. Puan Izzawani, ayat pertama kita, terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak layak bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka bersaksi atas diri-diri mereka atas kekafiran. Okey, dengan kekafiran. Okey, dengan kekafiran. Okey, baik. Surah ni adalah surah At-Taubah, diturunkan di Mekah untuk menyatakan dengan terang lagi jelas apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ini muqaddimah ni. Sebelum nak beritahu, lepas ni kamu semua tak boleh masuk Masjidil Haram. Nak beritahu tu je. Sebelum nak beritahu, lepas ni kamu semua tak boleh datang buat apa-apa ritual kat sini. Jadi sebelum nak beritahu tu, Allah Ta'ala beritahu dulu. Orang musyrikin tak layak mereka terlibat dalam urusan-urusan memakmurkan, mencantikkan, menghidupkan, menjaga, membersihkan. Tak layak langsung. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni masajidallah, masjid Allah. Plural. Kerana apa? Bukan sahaja Masjidil Haram, mana-mana masjid atas muka bumi ini pun, mana-mana masjid atas muka bumi ini pun, orang kafir, orang musyrik tak layak terlibat dalam mengimarahkannya, tak layak terlibat dalam memakmurkannya. Itu maksud ayat ni. Kerana apa? Kerana tujuan masjid dibina oleh Nabi Ibrahim ataupun oleh pendapat-pendapat yang lain mengatakan Masjidil Haram dibina sebelum Nabi Ibrahim. Apa tujuan masjid dibina? Tujuan masjid dibina adalah untuk manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tiba-tiba masjid yang menjadi simbol utama bagi orang Islam, itu Mekah, Kaabah, Masjidil Haram, dimakmurkan ataupun dijaga, diselenggara oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi dalam bahasa Arab dia sebut tanakut. Tanakut ni bahasa Inggeris panggil kontradik. Bagaimana orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah,
membuat Allah murka tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap jam dalam hidup dia, dia terlibat untuk memakmurkan masjid Allah. Tak layak langsung. Tak sesuai langsung. Orang musyrikin mensyirikkan Allah, buat benda yang Allah paling tak suka. Orang musyrikin buat benda yang Allah paling tak suka, iaitu mensyirikkan Allah. Tiba-tiba mereka merasakan mereka lah orang yang sepatutnya, mereka lah orang yang selayaknya memakmurkan, membersihkan, mengimarahkan Masjidil Haram. Masjid Allah Ta'ala, bukan Masjidil Haram, mana-mana masjid. Dulu zaman Nabi Ibrahim setelah dia tinggalkan puak Kaldan, dia tinggalkan perkampungannya di Babylon, dia datang ke Masjidil Haram. Dia telah mengajarkan ajaran tauhid di Masjidil Haram. Zaman Nabi Ibrahim, alhamdulillah, setelah wujudnya Kaabah, mereka menyembah Allah yang Maha Esa. Setelah Nabi Ibrahim meninggal, Kaabah diteruskan penjagaannya oleh Nabi Ismail alaihi salam. Lalu daripada keturunan Nabi Ismail ini lahirlah Arab musta'ribah. Itu Arab kacuk di antara Nabi Ismail yang bukan bangsa Arab dengan orang Arab, wa Bani Jurhum bangsa Arab. Masa zaman tu orang-orang di Mekah masih lagi beribadat pada Allah yang Maha Esa yang satu. Lalu orang yang pertama menghidupkan balik syirik di Mekah, orang yang pertama yang menghidupkan balik ajaran syirik di Mekah adalah Amru bin Luhai. Namanya adalah Amru bin Luhai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Ra'aitu Amr bin Luhai, Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai. Nama dia Amru bin Amir al-Khuzai. Ra'aitu Amru bin Amir al-Khuzai yajurru qusbahu im'a'ahu finnar. Nabi kata, aku melihat Amru bin Amir al-Khuzai ini menarik-narik usus perutnya, isi perutnya dalam api neraka. Nabi kata, aku melihat. Maksudnya Allah perlihatkan pada Nabi SAW, Amru bin Luhai ini, dia ke akhirat nanti akan tarik usus perut dia dalam neraka. Sebab apa? Fakana awwala man sabbas sawaiba wa fi riwayatin awwala man ghayyara dina Ibrahim. Dialah orang yang pertama yang buat ajaran saibah. Saibah ni unta saibah ni adalah unta betina. Saibah ni adalah maja'alallah bahiratin wala. Saibah ni adalah kibash yang lahir anak kembar, betina seekor, jantan seekor. Jadi bila kambing biri-biri ni melahirkan anak kembar, betina seekor, jantan seekor, yang jantan tu dia potong telinga. Apa tujuan dia potong telinga? Tak boleh makan, tak boleh sembelih, tak boleh ambil bulu dia, tak boleh buat apa-apa, kena biarkan macam tu saja. Dia kata haram makan, khas untuk berhala. Dialah Amru bin Amr al-Khuzai ni. Amru bin Amr al-Khuzai ni dialah yang mula-mula buat perkara tersebut. Okey. Dan juga dialah yang orang yang mula-mula mengubah ajaran Nabi Ibrahim. Dia pergi ke Syam. Satu hari dia pergi ke Syam. Dia tengok orang-orang Syam ni sembah berhala. Orang-orang kat Syam sembah berhala. Syam ni Lebanon, Jordan, Palestin, Mesir, belah-belah tu lah Syam dulu. Dia tengok sembah berhala. Dia pun kagum. Maka dia kata, kami pun nak bawa baliklah juga berhala kat tempat kami. Maka berhala pertama yang dia bawa balik ke Mekah namanya Hubal. Daripada satu berhala itulah timbul berhala-berhala yang lain di Masjidil Haram, sehingga pada zaman Nabi SAW ada sebanyak 360 berhala di sekeliling Kaabah. Siapa punya kerja? Amr bin Luhai. Dialah pencetus kepada kesyirikan yang ada di Masjidil Haram. Okey, baik. Allah nak beritahu orang musyrikin tak layak terlibat, walaupun mereka bangga, walaupun mereka klaim mereka lah orang yang jaga Masjidil Haram, mereka lah orang yang diberi tanggungjawab membersihkan, mengelola, menjaga, memakmurkan Masjidil Haram. Di sisi Allah mereka nanti tak ada apa-apa. Sebab apa?
Masjidil Haram tempat orang mentauhidkan Allah, menyatakan Allah itu Maha Esa. Tiba-tiba orang yang mengatakan Allah ada sekutu, mereka nak memakmurkan masjid Allah. Sama macam pencuri-pencuri yang berbangga menjadi penjaga-penjaga kawasan kampung. Mereka pencuri. Tiba-tiba orang kampung bermusyarat untuk latih security kat kampung. Maka pencuri-pencuri itu beranggapan kamilah orang yang selayaknya, kamilah orang yang sepatutnya menjaga keamanan, kelestarian kampung kita. Sedangkan mereka mencuri. Jadi sifat jahat mereka dengan tugas mereka tanaqud maksudnya kontradik. Bertembung, berlawanan sama sekali. Tak boleh sama sekali. Samalah juga dalam kes ni, orang musyrikin, mereka buat benda yang Allah paling tak suka. Tapi dalam masa yang sama, mereka klaim, mereka lah orang yang selayaknya sepatutnya menjaga Masjidil Haram. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat kita ni ada perkataan syahidina ala anfusihim bil kuf. Sedangkan mereka menjadi saksi, ini dalam terjemah kat skrin ni, sedangkan mereka menjadi saksi mengakui akan kekufuran mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak orang kafir nak mengaku mereka kafir kat dunia ni? Ada tak orang kafir nak mengaku mereka kafir? Zaman Nabi Muhammad SAW, kalau tanya orang kafir, kamu ni kafir ke tak? Mana ada? Mereka klaim mereka lah orang yang paling taat. Mereka klaim mereka lah orang yang paling disukai Allah Ta'ala. Ini orang musyrikin. Bahkan mereka kata Nabi sesat. Mereka kata Nabi sesat. Tengok surah Al-Qamar, boleh tak? Tu point dia. Mereka bersaksi, mereka kafir. Ni point saya. Tuan Sofi dah merahkan ayat tu. Mereka bersaksi, mereka kafir. Adakah orang kafir zaman Nabi, dia kata, ya kami kafir, kami syirik, kami musyrikin, kami ahli neraka ke akhirat nanti? Tak ada. Mereka tak mengaku dengan mulut mereka, mereka kafir. So macam mana? Mereka klaim, mereka merasakan mereka lah orang yang paling Allah suka. Sebab apa? Mereka jaga Masjidil Haram, mereka mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Tu klaim mereka lah. Tolong baca Puan Yusriza boleh tak? Page 482 dulu. Tolong baca 482. Boleh Ustaz. 482. Ayat 50. Surah Fussilat. Okay. Ayat apa Ustaz? Ayat 50. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat daripada kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hak aku dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku kembali kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperolehi kebaikan di sisinya. Maka sesungguhnya akan kami beritahu kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan dan akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Okey, baik. Terima kasih Puan Yusriza. Apa poin saya? Mereka kata kiamat tak ada. Bagi mereka kiamat tak ada. Kalaulah ada kiamat, katakanlah, ni mereka katalah ni, kalaulah kiamat ada, nescaya kami akan tetap dapat tempat yang baik di sisi Allah. Kiamat tak ada. Bagi mereka kiamat tak ada. Kalaulah kiamat ada, nescaya mereka akan dapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni perasan mereka. Tolong baca Puan Asmah boleh. Bagi mereka Nabi Muhammad bawa ajaran sesat. Mereka tak. Bagi mereka Nabi Muhammad yang bawa ajaran sesat. Mereka tak. Mereka bagus. Tengok muka surat 363. Ayat 41-42. Tolong baca. Tiga 63 ayat 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka melihat engkau, yakni Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan
yakni dengan mengatakan, inikah orang yang diutuskan Allah sebagai Rasul. Sungguh hampir sahaja dia menyesatkan kita dari kesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan, yakni menyembahnya. Dan kekal mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Okey. Terima kasih Puan Asma. Apa poin saya? Mereka cakap sama mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, Muhammad ni hampir-hampir nak menyesatkan kita daripada Tuhan-Tuhan kita. Kalaulah kita tidak bersabar, tetap teguh tekun menyembahnya, mesti dia dah berjaya sesatkan kita. Ni kata-kata orang musyrikin lah tentang Nabi. Allah Ta'ala jawab, akhirat nanti tahulah siapa sesat. Kat dunia mu tuduh Nabi sesat, kat akhirat nanti mu tahulah nanti siapa yang sesat sebenarnya. Okey, baik. Jadi mereka kata Nabi sesat, agak-agak kat dunia, masa zaman Nabi tu, agak-agak. Mereka nak ngaku ke mereka kafir? Mereka nak mengaku tak mereka kafir? Tak, bagi mereka Nabi Muhammad tu yang kafir. Bagi mereka pengikut Nabi Muhammad tu yang kafir. Habis tu ayat ni, Allah Ta'ala kata mereka bersaksi bahawasanya mereka kafir. Kat akhirat nanti, mereka akan bersaksi mereka kafir. Kat akhirat nanti, mereka akan bersaksi dengan mulut mereka. Kat akhirat nanti, mereka akan bersaksi dengan mulut mereka, mereka kafir. Dengan mulut kat akhirat nanti. Surah Al-An'am. Tolong baca Puan Razilah boleh? Surah Al-An'am. Boleh. Okey, saya cari muka surat dia. Sekejap Okey, baik, muka surat 144 ayat 130. 144 130. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul daripada kalangan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku dan juga memberikan amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini? Mereka menjawab, kami menjadi saksi mengakui akan kesalahan diri kami sendiri, yakni mendustakan rasul-rasul itu, dan mereka telah diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada hari akhirat terhadap diri mereka sendiri bahawa sesungguhnya mereka adalah orang yang kafir. Okey. Kat situ, terima kasih Puan Nora Zila. Maksud kat situ apa dia? Kat mulut. Kat akhirat nanti mereka akan mengaku dengan mulut yang mereka adalah orang-orang yang mengingkari. Mereka mengaku diri mereka ke akhirat nanti dengan mulut. Okey, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kat dunia ni cuba tanya, zaman Nabi lah, zaman Nabi. Kalau tanya mereka, kamu kafir tak? Oh, marah mereka. Kami kafir apa? Kami yang mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Kami jaga Kaabah. Kami yang maintain Kaabah. Kenapa kata kami kafir? Okey, baik. So, ayat kita sekarang, Allah Ta'ala kata mereka bersaksi mereka kafir. Jawapannya adalah mereka bersaksi dengan perbuatan-perbuatan, bukan dengan mulut. Itu point dia. Mereka bersaksi dengan perbuatan-perbuatan, bukan dengan mulut. Mereka tak akan bersaksi dengan mulut mereka kafir. Bahkan kat dunia ni, mereka kata Nabi dengan sahabat-sahabat yang kafir, mereka tak kafir. Perbuatan mereka sembah berhala, sembelih binatang untuk berhala, bagi buah-buahan, hasil tanaman, bagi buah-buahan hasil tanaman untuk berhala-berhala. Walaupun mereka tak cakap dengan mulut yang mereka tu kafir, tapi perbuatan mereka menunjukkan mereka tu kafir. Contoh, surah Al-An'am juga. Kita dah lalu surah Al-An'am. Tolong baca dia boleh? Tolong baca dia, Puan Tenti Sam, tolong baca boleh? Puan Tenti Sam, surah Al-An'am. Okey. Muka surat 145 ayat 136. 145. Ayat 136. 136. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyediakan sebahagian hasil tanaman dan haiwan untuk Allah bagi berkata menurut
persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bahagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bahagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Tengok, mereka tak nak ngaku kafir kat mulut, kat dunia ni lah. Tapi perbuatan mereka tak kafir lagi. Mereka cakap, okey, ni untuk berhala-berhala, ni untuk Allah. Hasil tanaman, binatang-binatang mereka sebelah, ni untuk berhala, ni untuk Allah. Jadi, mereka tak akan mengaku dengan mulut yang mereka kafir. Tapi perbuatan mereka menunjukkan dengan jelas yang mereka tu kafir. Sebab tu, kalau orang tu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Orang tu mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengaku Allah tu Maha Esa, tapi sengaja dia pergi sembah berhala. Masa free, dia sembah berhala. Maka dia kafir juga. Walaupun dia tak kata dengan mulut, saya dah kafir sekarang. Walaupun tak kata dengan mulut, perbuatan dia dah menunjukkan dia bersaksi yang dia itu kafir. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyatakan sesuatu, untuk bersaksi atas sesuatu, tak perlu dengan mulut. Perbuatan dah menunjukkan dia itu kafir. Orang putih kata, action speak louder than words, kan? Gerak tubuh, perbuatan dia sembah berhala, sujud kat tokong, sujud kat berhala, itu dah menunjukkan dia itu kafir, walaupun mulut tak mengaku kafir. Okey? Seorang suami, dia tak cakap pun kat anak dia, ayah sayang kamu. Dia tak cakap pun kat anak-anak dia, ayah sayang kamu. Tak cakap pun. Mulut dia tak cakap. Tapi dia punya kerja susah payah, balik kerja, buat part time lagi, buat grab food dan sebagainya, untuk bagi anak-anak dia makan, untuk bagi yuran anak-anak dia nak belajar. Contohlah. Takkanlah tu tak menunjukkan lagi yang ayah dia sayang anak-anak dia. Anak dia ada mainan, dia kerja lebih lagi, beli mainan ke anak-anak dia. Anak dia nak kasut baru, nak ambil sekolah baru. Dia tak cukup duit, tapi dia kerja sungguh-sungguh terdapatkan duit untuk anak-anak dia. Walaupun dia tak cakap I love you kat anak-anak dia, ayah sayang kamu tak cakap kat anak-anak dia. Tapi adakah itu tidak menunjukkan yang dia sayang anak-anak dia? Dia sayang anak-anak dia dengan perbuatan. Ayah ni setengah ayah, setengah ayah, dia malulah sikit nak cakap I love you kat anak dia, ayah sayang kamu. Dia malulah sikit, setengah ayah tu. Walaupun dia tak cakap I love you kat anak-anak dia, ayah sayang kamu kat anak-anak dia, tapi action speak dia. Kesungguhan dia menyempurnakan hajat-hajat keinginan anak-anak dia. Kesungguhan dia menyempurnakan keperluan hajat, keperluan anak-anak dia. Menunjukkan dia sayang anak-anak dia. Walaupun kat mulut dia tak cakap I love you, ayah sayang kamu. Suasana kita kat Malaysia ni jarang dengar sikit lah. Bukan tak ada. Perkataan ayah sayang kamu daripada ayah kepada anak-anak. Kat luar negara biasa. Luar negara benda tu biasa. Soalnya itu satu suasana yang baik. Okey, kalau kita biasakan dalam family kita cakap ayah sayang kamu pada anak-anak. Baik untuk anak, baik juga untuk kita nanti. Okey, baik. Seterusnya. Sama ayat kita sekarang. Boleh? Ustaz, tuan tanya, kan baru-baru ni kan banjir kan? Ada macam a group of students yang macam dibawa ke panggil apa? Kuil tempat. Bersihkan kuil kan? So dia tak sembah benda tu, so dia just niat untuk bantu tu, macam mana tu? Okey, baik. Hukum dia, kebanyakan ustaz-ustaz saya kata hukumnya adalah haram. Perbuatan tu adalah haram dan berdosa. Kenapa? Walaupun dia tak sembah berhala, tapi perbuatan dia membersihkan, mensucikan. Apa akan berlaku lepas tempat tu bersih? Apa akan berlaku lepas tempat tu suci? Orang akan sujud, orang akan sembah berhala. Jadi perbuatan dia dianggap memuliakan tempat orang syirik pada Allah. Tak baik. Kita sekadar, bagi tempat kat mereka, ni kita panggil toleransi dalam bab agama. Kita bagi tempat kat mereka buat tempat ibadat mereka, dah selesai. Kita tak nak terlibat tolong mencantikkan ke, tolong beri lawa ke, tak nak terlibat langsung dalam bab tu. Sebab apa? Bila kita terlibat dalam bab tu, kita seolah-olah menyokong ataupun mempermudahkan mereka buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. So, ada orang tanya saya soalan, apa hukum? Dia kerja melukis ni. Dia seorang pelukis lah. Okay, ada orang datang suruh lukis muka, dia lukis muka, dapat duit. Dia kata ada pasangan datang suruh lukis Tuhan dia lah. Tak tahulah Tuhan ni Kristian ke, Hindu ke, Buddha, suruh lukis Tuhan dia.
Masa tu dia lukis lah. Lepas dia lukis tu dia pun tanya Ustaz. Dia tanya saya, Ustaz macam mana tak orang suruh lukis Tuhan dia lah. Tuhan dia. Okay. Saya pun tanya guru-guru saya. Dia kata tak boleh. Perbuatan melukis. Kita ni sengaja melukis. Okay. Walaupun niat saya nak cari rezeki. Saya bukannya nak menyokong berhala dia tu. Saya nak mencari rezeki. Saya pelukis. Perbuatan tu adalah haram. Kerana apa? Perbuatan kita melukis, kita tahu dah lepas kita lukis dia akan mengagungkan gambar tu. Dia akan memuliakan gambar tu. Jadi perbuatan memuliakan berhala, mengagungkan berhala berdosa. Kita yang jadi perantara maksudnya penyebab orang tu dapat memuliakan berhala. Orang tu dapat mengagungkan berhala. Kita termasuk berdosa sekali. Jadi hukumnya tak boleh. Jadi perbuatan anak-anak universiti kita, okey, membersihkan tokong ataupun tempat ibadat bukan Islam, okey, perbuatan tersebut bukanlah namanya toleransi. Toleransi dia ada batas dia. Tapi kalau sampai membersihkan tempat ibadat orang kafir, itu apa? Orang kafir tempat tu bersih, apa orang kafir akan buat? Apa orang kafir akan guna tempat? Orang kafir akan guna tempat tu untuk apa? Untuk sembah berhala. Sembah berhala ni Allah suka tak? Allah tak suka. Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah, minta maaf banyaklah, tempat perjudian. Ada orang, dia ni, kami sedang membuat ni projek membina tempat perjudian. Kita pergi tolong. Kita orang-orang Islam ni pergi tolong. Tolong angkat barang, tolong pasang batu bata, tolong pasang tiang. Tempat perjudian baru dibina kat kawasan taman perumahan kita, tempat perjudian. Dia cakap dengan terang, ni tempat perjudian ni. Kami buka tempat perjudian untuk orang-orang nak berjudi. Buat tempat khas lah. Judi minum warak kat sini. Okay. Tak payah buat tempat lain. Contoh. Okay. Maka, ada orang kita tolong. Apa pandangan kita pada orang tu? Kita akan kata apa orang Islam ni? Tolong orang nak berjudi. Tolong gotong royong membuat bangunan ataupun tempat untuk orang mudah berjudi. Kita akan pandang buruk, teruk pada orang tersebut. Betul kan? Kan orang Islam kata, tak apa. Niat kita nak tolong je. Dia judi, biarlah judi. Tak. Okey. Kita pandang buruk ataupun kita tahu semua orang setuju perbuatan dia tak baik. Perbuatan dia tidak baik. Okey, samalah tukang bagi lesen judi, tukang bagi lesen arak ni semua terlibatlah nanti. Okey, baik. Judi dengan syirik mana lagi besar dosa? Judi dengan syirik. Kita semua tahu syirik dosa lagi besar. Syirik dosa lagi besar daripada judi. Sebagaimana kita pandang jelek, buruk perbuatan orang Islam membantu membangunkan tempat tu berjudi, macam itulah juga jelek dan buruknya perbuatan orang Islam membersihkan tempat ibadat orang kafir. Okey, perbuatan kita tu tak boleh. Allah sebut dalam surah An-Nisa. Ni point dia nak berhenti. Tolong orang ada hak dia. Tolong orang ada batasan dia. Okey. Tengok surah An-Nisa, boleh tak? Ni antara ayat-ayat boleh kita guna untuk menjawab persoalan boleh ke tak boleh tolong bersihkan orang kafir punya tempat. Tengok muka surat 91. Tolong baca dia Puan Maisarah Mokhtar. Tolong baca boleh Puan Maisarah Mokhtar. Muka surat 91 ayat 85. Tolong baca. 91 ayat 85. 85. Ya. Okey, so barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelas tak? Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, dia akan dapat bahagian, share pahala ke akhirat. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok lafaznya, Tuan Sofi tolong birukan pula. Highlightkan boleh. Syafa'atan sayyi'atan. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Boleh tak Tuan Sofi? Bawah dia. Itu hasanatan. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Tu atas, bawah dia Tuan Sofi. Bawah dia, bukan yang tu. Bawah dia. Okey. Tu. Yes, depankan sikit lagi. Bagi nampak sayyi'atan tu. Boleh tak? Panjangkan lagi merah dia tu, bagi nampak sayyi'atan. Okey dah.
Tengok ni warna merah yang Tuan Sofi highlightkan pada kita. Siapa yang menolong satu pertolongan yang buruk, syafa'atan sayyi'atan ni tuan-tuan dan puan-puan tidak ada alif lam. Wa dan man, siapa yang yashfa' membantu, menolong. Syafa'atan pertolongan, sayyi'atan yang buruk, tidak ada alif lam. Apa makna tidak ada alif lam? Any. Siapa yang membantu any, apa saja pertolongan yang buruk, dia ada bahagian kena tanggung ke akhirat. Kiflu ni kena tanggung ke akhirat walaupun dia tak buat. Okey, ada kawan dia nak pinjam duit, hukum bagi pinjam duit ke orang nak buat maksiat adalah haram. Ada kawan kita kata, pinjam duit aku nak berjudi malam ni, aku dah habis duit aku nak berjudi malam ni, boleh tak? Nanti bulan depan aku dapat gaji aku bayar balik. Kita bagi pinjam dalam keadaan dia cakap dengan jelas dia nak berjudi malam ni, berdosa, haram hukum dia. Tapi kalau dia tipu kita, nak pinjam duit boleh tak? Dia belanja aku habis, aku nak beli Maggi malam ni. Dia dapat duit kita pun dia pergi judi. Tak apalah. Sebab kita tak tahu. Tapi kalau dia cakap dengan jelas, pinjam duit aku nak judi malam ni, bulan depan dapat gaji aku bayar balik, dia sebut, maka hukum bagi pinjam duit adalah haram. Hukum bagi pinjam duit pada orang yang dengan jelas cakap dia nak buat maksiat, kita bagi juga pinjam duit, hukumnya adalah haram. Tapi kalau dia tipu, tak apalah, kita tak bersalah. Kita dapat pahala menolong orang. Kalau dia tipu, dia kata nak beli makanan, kita bagi duit, kita tak bersalah, kita dapat pahala bagi dia pinjam. Okey? Jadi orang yang membersihkan berhala, membersihkan tempat ibadat orang-orang bukan Islam, kita pun tahu tempat tu nanti akan digunakan untuk apa. Kalau kita tolong orang kafir yang dia dengan sebab banjir, kereta dia rosak, pakaian dia hilang, makanan dia tak ada, kita bagi dia duit untuk dia baiki kereta, kita bagi dia baju untuk dia pakai, kita bagi dia makanan untuk dia makan, itu tak jadi masalah. Baiki kereta, pakai pakaian, makan makanan, tidak melibatkan benda yang haram. Tapi tempat ibadat orang bukan Islam, kita tolong membantu membersihkan, walaupun niat kita nak tolong je satu Malaysia, macam-macam lagi lah, majmuk lah, apalah, alasan tersebut tidak boleh diterima. Tolong ada had dia, tolong ada batas dia. Okey, Tuan Sofi tulis kat mesej kita, ada sebut dalam surah Maidah, ya, muka surat 106. Boleh tak muka surat 106? Tuan Sofi telah baca, Tuan Sofi? Bawah tu lah. Ni tak silap saya, ni lah maksud Tuan Sofi kan. Muka surat 106 ayat 2. Ayat berapa ya, Ustaz? 2. Ayat 2. Panjang ayat dia tu. Tapi tak apalah, baca ayat 2. Ayat 106 ayat 2. Muka surat 106, Ustaz? Ya, 106. Surah Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah ayat 2. Tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullah Al-Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keredoannya dengan mengerjakan ibadat haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Al-Haram itu, mendorong kamu menceroboh. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Janganlah kamu, terima kasih Tuan Sofi. Itu kan Tuan Sofi sebut, ya? Betul Tuan Sofi? Kan ayat lain Tuan Sofi masukkan? Ada ayat lain dalam surah Al-Maidah, Ustaz?
Ayat lain surah Maidah. Ayat mana tu? Boleh share? Mungkin saya tak perasan. Ayat mana tu? Okey, baik. Ayat mana tu tapi kalau ada boleh share ayat dalam surah Maidah tu kalau ada. Okey, baik. Pernah dengar kan hadis tentang arak? Saya lupa lah hadis tentang arak. Hadis tentang arak, berapa orang terlibat dengan dosa tentang arak ni? 10 orang terlibat. Tukang buat arak, tukang bungkus, tukang jual, tukang beli, tukang catik rekod, tukang tuang, tukang hidang. Saya lupa lah hadis tu, tapi 10 orang terlibat dalam bab arak. Minum arak. Saya kerja 7E kan? Saya kerja 7E, saya nak gaji bulan-bulan. Datang orang beli arak, okey, saya ambil duit dia pun. Saya ambil duit dia, saya bagi arak kat dia. Aku bukan nak tolong dia minum arak. Aku cuma nak bekerja sebagai tukang jual, cashier. Contohlah. Dosa tak dosa? Terlibat. Tukang jual, tukang beli, tukang packing, tukang hantar. Mungkin tukang hantar barang KK. Saya bawa lori. Kerja saya bawa lori hantar barang KK. Okay, jadi dalam barang KK Speedmart tu, KK Speedmart, yalah KK Speedmart tu, KK Mart tu, dalam tu ada arak sekali. Berdosa tak? Dosa juga. Saya nak cari rezeki bagi makan nak bini bulan-bulan. Tak kisah awak nak cari rezeki. Terlibat dengan arak. Walaupun tukang packing, tukang hantar, tukang catik barang keluar, barang masuk, tanggung dosa juga. Arak. Ini contoh arak. Apatah lagi orang terlibat dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi besar pada arak. Lagi besar pada arak. Saya lupa hadis tentang arak tu, tapi kalau tuan-tuan buka hadis tentang arak, 10 orang terlibat. 10 pekerja terlibat dalam bab arak. Okey, tukang perah, tukang bungkus, tukang jual, tukang beli, tukang hantar, tukang hidang. Semua tukang-tukang yang terlibat dengan arak semua berdosa. Boleh? Arak, syirik lagi lah besar dosa daripada arak. Okey, boleh Puan Izawani? Itu jawapan saya. Ustaz, kalau yang macam arak tu, okey, kalau macam kita yang tak tahu ni, kita boleh cari zakat lah untuk mensucikan harta kan? Tapi macam Ustaz sebut, katalah orang tu tahu, dia bawa lori, dia tahu. Sekejap, macam mana Puan? Semula buat zakat tu macam pelik ya. Kena tahu. Zakat kan macam mensucikan harta. Okey, zakat mensucikan harta tu tak ada kaitan dengan arak tu. Bukan. Maksudnya macam sekarang ni, soalan saya, kalau orang tu dia bawa lori, kata dia tahu dalam lori tu dia bawa arak. Ya. Tapi rezeki dia halal. Rezeki dia halal, tak ada masalah. Oh, rezeki dia halal. Rezeki dia dapat gaji hantar barang tu halal. Cashier 7E jual arak. Orang datang, saya cashier 7E ke cashier KK Mart ke, orang datang beli arak, saya jual. Saya tak duit dalam cashier punya tempat tu. Ujung bulan saya dapat gaji saya. Gaji saya halal tak? Gaji saya halal, tak ada masalah. Gaji saya halal. Oh, tapi dosa terlibat bersubahat tu lah. Ya. Dosa bersubahat tu. Okey. Jadi macam mana kalau saya kerja 7E, kerja KK Mart, orang kafe datang nak beli arak? Panggil cashier bukan Islam, tolong uruskan dia ni dalam bab arak ni. Kalau dia beli sabun, beli sayur, saya boleh uruskan. Tapi bab arak saya tak nak terlibat. Bab arak saya tak nak terlibat. Rezeki dia halal, tak jadi masalah. Dia bawa lori. Dalam lori tu ada susu tepung, ada beras, ada arak sekali. Saya dapat gaji dia tak ada masalah. Gaji tu okey, tak ada masalah. Tapi berdosa tak? Berdosa. Boleh? Okey, baik. Kat mana kita tadi? Seterusnya, ulaika mereka itu, sambung. Ulaika mereka itu, okey, habitat terhapuslah. A'maluhum, amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka di ad-dunya, ulaika mereka itu, siapa mereka itu? Orang kafir yang rasa mereka terlibat dalam memakmurkan Masjidil Haram. Habitat terhapuslah a'maluhum, amalan-amalan mereka. Wa, dan fi, dalam annar, neraka, hum, mereka khalidun, orang-orang yang kekal. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita. Siapa ni? Nur je, namanya ditulis Nur saja. Tolong terjemahkan boleh? Nur.
Ada tak? Namanya Nur sahaja. Nur siapa? Wallahu a'lam. Boleh? Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Syahril, yuk terjemahkan boleh Tuan Haji Syahril. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu terhapuslah amalan-amalan mereka dalam neraka, mereka orang-orang yang kekal. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Syahril. Tuan-tuan dan puan-puan, kerja mengimarahkan masjid Allah ni bukan benda kecil, benda besar. Kerja mengimarahkan masjid Allah ni bukan benda kecil, benda besar. Pahalanya besar, sangat besar. Tempat yang Allah paling suka adalah masjid-masjid, dan tempat yang Allah Ta'ala paling benci adalah pasar-pasar. Dia orang yang terlibat dalam memakmurkan masjid Allah, tak besar pahala, besar. Tapi walaupun perbuatan, memakmurkan masjid Allah ni dua sudut. Satu menghidupkan dengan amalan-amalan. Memakmurkan masjid Allah ni dua sudut. Satu menghidupkan dengan amalan-amalan. Kita pergi semayang berjumuah, mengaji, zikir, baca Quran, kelas pengajian agama, itu satu. Yang kedua, kita memakmurkan dengan cara memberi keselesaan pada para jemaah. Kita pasang aircon, pasang lampu, letak wangi-wangian, letak kapet, mudahkan tempat wuduk, sediakan kerusi untuk orang semayang atas kerusi. Itu semua termasuk dalam memakmurkan masjid Allah. Semua tu pahala. Ya, semua tu pahala. Zaman Nabi SAW, ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Imam Abu Daud. Zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan yang suka membersihkan masjid. Dia sapu, dia bersihkan masjid. Satu masa Nabi tengok perempuan tu dah tak ada lah. Tak nampak lah. Maka Nabi tanya, mana perempuan yang selalu bersihkan masjid tu? Mereka jawab, dia telah meninggal. Maka Nabi muka agak kesal, beritahu. Kenapa kamu tak beritahu aku dia meninggal? Boleh aku semayangkan jenazah dia? Maka orang pun tunjuk kat Nabi kubur perempuan tu. Nabi pun solat kat kubur dia. Menunjukkan bahawasanya betapa Nabi menghargai orang yang bersihkan masjid. Lebih-lebih lagi Tuk Siak Masjid, sahabat kita Abang Aziz. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang join kelas kita kat Putra Haid dulu. Kenal Abang Aziz kan? Masya Allah. Dia bertahun-tahun jadi Tuk Siak. Orang yang menguruskan masjid. Dia baliklah sekali. Dia datang awal sekali. Dia tutup lampu-lampu. Dia bersihkan tempat-tempat yang kotor. Dia cuci tandas-tandas. Masya Allah. Benda besar. Benda sangat besar. Okey, baik. Orang musyrikin Mekah, dia jaga Masjidil Haram. Bagus ke tak bagus? Bagus. Amalan tu bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi zero. Kosong. Kenapa kosong? Mereka orang kafir. Oleh kerana mereka orang kafir, segala kebaikan mereka kosong, sia-sia. Allah kata, mereka itu sia-sialah amalan-amalan mereka. Mereka sembah berhala, mereka sembelih binatang untuk berhala, tu bukan amalan. Tu tak panggil apa langsung. Ni, mereka bersihkan Masjidil Haram, mereka jaga, mereka apa lagi? Kalau rosak-rosak mereka baiki. Bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi ada pahala tak? Tak ada pahala. Sebab apa? Dr. Zakir Naik kata mereka tak daftar. Mereka tak daftar. Okay, sahabat-sahabat baru kita belum faham dengan istilah tak daftar kan. Ada orang kafir tanya, orang non-Muslim tanya Dr. Zakir Naik. Bagi agama kamu, dia kata, bagi agama kamu, kalau orang tu baik, cuma dia tak Islam, dia masuk syurga ke masuk neraka? Orang tu baik, bagus sangat. Contohnya ni lah, baik bersihkan Masjidil Haram. Okay, bagus sangat. Dia masuk syurga ke masuk neraka? Kat akhirat nanti, maka Dr. Zakir Naik jawab, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Maka orang tu kata, semata-mata dia tak sebut kalimah yang kamu sebut, kalimah Islam tu, kebaikan dia semua sebelum ni tak ada apa-apa nilai. Kena masuk neraka sebab tak Islam je. Kalau masuk neraka sebab bunuh orang, mencuri, rampas harta orang, halau orang, kita faham lah. Jahat, memang patut lah. Tapi hanya semata-mata dia tak Islam macam kamu, dia masuk neraka juga. Ya, Dr. Zakir Naik jawab, ya. Maka dia membagi analogi. Dr. Zakir Naik ni bagus. Dalam bab analogi ni hebat. Dia kata, ada satu college ataupun satu universiti. Pelajar-pelajar nak masuk, kena bayar yuran pendaftaran, kena bayar yuran tahunan.
kan, pelajar-pelajar yang masuk college ke universiti ke, satu semester kena bayar yuran, tahunan kena bayar yuran, yuran tu, yuran ni, macam-macam yuran. Okay. Jadi ada pelajar yang dia hari-hari datang college tersebut, hari-hari masuk universiti tersebut. Pelajar lain masuk kelas, dia masuk kelas. Pelajar lain pergi library study, dia pun pergi library study juga. Bagus, rajin sangat. Bahkan mungkin lagi rajin pelajar-pelajar pada pelajar-pelajar yang baik. Tapi dia bayar yuran semester 1 je. Semester 1 je. Semester 2, 3, 4, 5, 6 tak bayar yuran pendaftaran. Okey, orang yang masuk periksa, dia masuk periksa juga. Orang lain mungkin dapat BC dalam periksa, dia dapat AA semua dalam periksa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana dia tak bayar yuran, ataupun tak bayar pendaftaran semester-semester baru, agak-agak pihak universiti dia, pihak college dia nak tak keluarkan sijil pada dia. Agak-agak pihak college dia, pihak universiti dia nak tak keluarkan sijil untuk dia. Takkan keluarkan sijil untuk dia. Sebab apa? Dia tak daftar. Dia daftar semester 1. Semester 2, 3, 4, 5 dia tak daftar. Oleh kerana dia tak daftar, pihak universiti, pihak college dia takkan keluarkan sekeping sijil pun untuk dia. Betul kan? Kita semua terima tak? Kita semua terima. Jadi, Dr. Zakir Naik kata, untuk sekeping sijil pun yang mengiktiraf kecerdikan pelajar tu, kebijaksanaan pelajar tu, pun perlukan pendaftaran. Kalau dia tak daftar, tak bayar yuran, apa jadi dengan dia punya rajin belajar sebelum ni? Apa jadi dengan dia punya rajin masuk kelas, masuk pustakaan, belajar lewat malam dengan pelajar-pelajar lain? Apa akan jadi? Nothing, kosong, sia-sia. Siapa suruh tak bayar yuran pendaftaran? Kita semua terima benda tu. Kan? Samalah juga, untuk dapatkan sekeping sijil yang mengiktiraf semua kebaikan-kebaikan dia pun perlukan pendaftaran. Apatah lagi nak masuk syurga, takkan tak perlu pendaftaran. Kenalah ada pendaftaran yang boleh mengiktiraf semua kebaikan-kebaikan dia. Apa pendaftaran dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang kafir kena masuk neraka ke akhirat nanti, ya, walaupun dia baik, ya, walaupun dia suka tolong orang, ya, walaupun dia tolong masa banjir, ya. Tapi kenapa dia tak boleh masuk syurga? Kenapa dia kena masuk neraka juga? Sebab dia tak daftar. Siapa suruh dia tak daftar? Siapa suruh dia tak nak daftar? Kalau dia daftar, semua kebaikan-kebaikan dia akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ni memang kita jelaslah tak daftar. Termasuk juga orang Yahudi yang mereject Nabi sallallahu alaihi wasallam. So perkataan kita kat sini adalah habitat. Okey, perkataan kita adalah habitat. Ulaika habitat, terhapus, sia-sia. Kita terjemah kat sini in vain. Termasuk juga sia-sia habitat ni adalah orang-orang Yahudi. Tengok muka surat 52. Surah Ali Imran. Yes. Muka surat 52 ayat 21-22. Ammar Faris. Tuan baca Ammar Faris. Ayat awal Musa 52 Ya, ayat 21 dan 22. 52 ayat 50 apa? 21 22. 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar, serta membunuh orang-orang yang menyuruh manusia supaya berlaku adil, maka sampaikanlah berita yang menggembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang telah rosak amal perbuatannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan beroleh siapa pun yang dapat memberi pertolongan. Okey. Terima kasih Ammar Faris. Nampak ayat dia? Mereka itulah orang telah rosak amal perbuatannya. Maksud rosak tu apa dia? Habitat. Ulaika alladhina habitat. Bawah dia Tuan Sofi. Poin saya bawah dia. Bukan 21 tu 22. Habitat tu. Okey. Kat skrin ni ada perkataan. Ulaika alladhina habitat. Ta. Sia-sia amalan-amalan mereka. Samalah juga dengan ayat kita hari ini. Orang kafir yang jaga Masjidil Haram, bersihkan, okey, baiki rosak-rosak dia, mereka pun sama juga. Yes. Nah, Tuan Safi dah merahkan. Habitat, sia-sia. Dia tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 perkara yang menyebabkan amalan sia-sia.
Ada 4 perkara yang menyebabkan amalan sia-sia. Pertama, kafir. Kafir lah, tak kisah sama ada kafir dengan hari kiamat ke, kafir dengan Nabi Muhammad ke, kafir dengan Allah ke, tak kisah. Kafir ni maksudnya dia kurang salah satu pada rukun iman. Dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak percaya kiamat. Kafir juga. Sia-sia semua amalan-amalan dia. Pertama, kafir. Ada 4 perkara menyebabkan amalan sia-sia. Pertama, kafir. Yang kedua, dia Islam. Dia beramal, tapi amalnya tidak ikhlas kerana Allah. Dia buat sebab nak nama, dia buat sebab nak orang panggil dia dermawan, dia buat sebab dia nak orang panggil dia alim. Dia buat sebab dia nak orang panggil dia pejuang fi sabilillah. Dia buat kerana bukan semata-mata kerana Allah. Beramal, dia Islam, dia beramal tapi tidak ikhlas. Maka dia pun jadi sia-sia juga. Ni yang kedua, sia-sia. Yang ketiga, dia Islam. Dia suka tolong orang, dia bantu mangsa banjir. Apa lagi? Dia suka bagi sumbangan, sedekah subuh hari-hari dia buat. Tapi dia tak semayang. Pun sia-sia juga. Dia tak semayang. Sia-sia juga amalan-amalan kebaikan dia lain. Kerana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa idza saluhat saluhat sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali." Perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik diterima oleh Allah, maka amalan-amalan lain pun dikira baik juga. Wa idza fasadat, tapi apabila solat dia rosak, maka amalan-amalan lain pun Allah Ta'ala kira rosak juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada kawan baik, suka tolong orang, suka macam-macam, tapi tak solat, kesian ni. Dia tak pernah sakiti hati kawan-kawan. Dengan mulut dia, dengan tulisan dia, dengan perbuatan dia, semua orang senang dengan dia. Tapi bila dia tak solat, kesian sangat-sangat. Kenapa kesian sangat-sangat? Kebaikan dia sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Tiga-tiga ni ada tercantum dalam surah At-Taubah. Kita akan masuk nanti. Tolong baca dia, Wan Zanaria. Tolong baca boleh tak? Saya baru sebut 3, satu lagi saya tak sebut. Tiga-tiga ni ada termasuk dalam ayat ni, dalam surah At-Taubah, muka surat 199. Ayat yang ke-70, bukan muka surat 199. Muka surat, sekejap, saya cari muka surat sekejap. Okey, muka surat 195. Boleh, Puan Zanaria, muka surat 195, ayat 53-54. 5354. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dermakanlah hartamu dengan sukarela atau kerana terpaksa, tidak akan diterima darimu kerana sesungguhnya kamu adalah orang fasik. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan secara malas, dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan rasa benci. Terima kasih Puan Zanaria. So dalam ayat 54 ni ada 3 sebab. Mereka infak hartanya, ini munafik ni, cerita pasal munafik. Orang Islam lagi perang, mereka pun bagi sumbangan harta juga orang untuk Islam lagi perang. Tapi Allah tak terima langsung sumbangan mereka, RM1 ke, RM10 ke, RM100 ke, 1 dinar ke, 1 dirham, Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima? Kerana, ayat 54, kerana mereka kufur pada Allah dan Rasul. Kufur pada Allah dan Rasul, Allah tak terima. Yang kedua, mereka tidak mengerjakan solat kecuali dalam keadaan malas, terpaksa. Kalau boleh tak nak solat, tapi dah orang lain solat, nanti orang nampak tak solat, tak kena pula. Kalau tak solat langsung, lagilah. Yang ketiga, mereka tidak infakkan melainkan dengan perasaan benci, tak ikhlas. Dia orang kafir, orang tak solat, dan orang tidak ikhlas, semua kebaikan dia Allah tidak menerima. Rugi tak? Rugi. Rugi tak? Rugi. Orang yang paling rugi adalah orang yang beramal, tapi amalan kena reject ke akhirat. Inilah orang yang paling rugi sekali ke akhirat. Sebab tu, bila kita beramal, kita minta penerimaan Allah. Allah taqabbal minna salatana, minta Allah terima amal-amal kita. Penerimaan tu yang mahal, walaupun sikit amalan kita tapi Allah terima, itu lagi bagus.
lagi bernilai berbanding banyak tapi Allah tak terima. Banyak tapi Allah tak terima. Boleh? Ini yang ketiga. Yang keempat, apa dia yang keempat? Okey, yang keempat, benda yang menyebabkan amalan sia-sia ialah dia buat baik, dia jaga semayang, tapi dosa dia, kejahatan dia lagi banyak pada kebaikan. Dia semayang, alhamdulillah. Dia sedekah, ikhlas. Dia puasa Ramadan, ikhlas. Dia belajar agama, ikhlas. Dia pergi berjuang jalan Allah, ikhlas. Bagus. Tapi dalam masa yang sama, dia punya jahat dia punya dosa maksiat dia, ataupun dia punya kezaliman terhadap orang lain, Masya Allah, lagi banyak pada kebaikan. Mereka inilah orang yang muflis. Disebut dalam hadis kan, orang muflis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Tahu tak siapa muflis? Sahabat jawab, orang muflis adalah orang yang tak ada duit, tak ada dirham. Nabi kata bukan, orang muflis adalah orang yang datang bawa amalan banyak ke akhirat. Tapi kat dunia dia ada kutuk orang, dia ada bunuh orang, dia ada pukul orang, jatuhkan maruah orang, fitnah orang. Maka segala kebaikan dia kena bagi orang tu, bagi orang ni, bagi orang tu, bagi orang ni. Sampai kosong, tak ada apa dah. Masih ada lagi orang tuntut pada dia sebab kerana kezaliman dia dulu. Dia pula kena ambil dosa maksiat orang lain dan bagi kat diri dia pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita alhamdulillah nombor 1, kita terselamat. Sebab kita dah daftar. Sebab kita dah daftar. Maksudnya kita Islam, alhamdulillah. Tapi 2, 3, 4 ni kita masih belum selamat. Amal kita pastikan ikhlas. Semayang kena jaga. Kalau tak semayang, sia-sia semua kebaikan-kebaikan yang lain. Yang ketiga, banyakkan amal-amal kebaikan, banyakkan minta ampun pada Allah terhadap maksiat dosa yang kita buat sebelum. Okey, baik. Sambung ayat baru seterusnya. Kita ambilkan page ni kalau sempat. Muka surat berapa hilang dah? Okey, 189. Innama, ayat 18. Ayat 18 ni, kita nak masuk ayat 18 ni. Ayat 18 ni, kalau kita pergi masjid-masjid, banyak ayat ni terpampang di dinding-dinding masjid. Boleh? Innama, hanya saja. Terjemah innama, hanya saja. Ya'muru, orang yang memakmurkan. Ya'muru, yang layak memakmurkan. Terjemah, Ya'muru, yang layak memakmurkan. Okey. Masjid Allah, masjid-masjid Allah. Masjid Allah, masjid-masjid Allah. Dalam rekat tulis ialah hanya saja orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang amana beriman dengan Allah wa dan al-yaumi hari al-akhir akhirat wa dan aqama mendirikan as-salah salat. Okey, wa dan ata menunaikan memberikan, dua-dua bolehlah, menunaikan, memberikan. Az-zakah zakat. Okey. Fa maka. Wa dan lam tidak. Yakhsha dia takut. Illa melainkan Allah. Okey, baik, rasa semua dah terjemah. Tolong terjemahkan ayat baru kita ni. Tolong terjemahkan dia. Tolong terjemahkan dia. Puan Izawani terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan mendirikan solat dan memberikan zakat dan tidak dia takut kecuali Allah. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Ayat ini adalah lawan pada ayat tadi. Ayat pertama kita tadi Allah kata orang musyrikin tak layak langsung terlibat dalam memakmurkan masjid Allah. Orang musyrikin tak layak langsung. Itu siapa yang layak?
untuk terlibat dalam memakmurkan masjid Allah. Orang yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman nombor satu. Syarat dia beriman pada Allah dan hari akhirat. Ni yang layak jaga Masjidil Haram. Ambil tanggungjawab jaga Masjidil Haram nombor satu. Yang kedua, dia jaga semayang. Ayat ni juga boleh kita jadikan dalil sandaran. Kalau kita nak pilih orang-orang yang terlibat sebagai pengerusi masjid, AJK masjid, apa lagi lah, jawatan-jawatan masjid yang hari ni ramai orang berebut nak jadi ni. Setengah-setengah masjid yang banyak-banyak duit ni, ramai orang berebut nak jadi AJK, nak jadi pengerusi, nak jadi bendahari. Okey, biarlah. Dia nak berebut, biarlah dia berebut. Kita datang semayang, makan-makan balik cukup. Okey. Baik, tak salah pun. Okey. Jadi pertama, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kedua, jaga semayang. Kalau dia beria-ria nak jadi AJK masjid, pengerusi masjid, tapi time semayang tak nampak, tak ada seumur. Okey, nak jumpa seminggu sekali pun susah. Hari Jumaat je nampak muka. Maka beritahu dia ayat ni. Orang yang layak memakmurkan masjid Allah, orang jaga semayang kat masjid. Kita bukan kata dia tak semayang. Kita bukan kata dia tak semayang. Tapi semayang paling baik bagi lelaki adalah di masjid. Okey, lelaki di masjid. Kemudian, dia bukan sekadar jaga semayang, dia juga menunaikan hak-hak orang lain. Nombor satu, hak orang lain adalah bayar zakat. Jadi, tempat yang Allah paling suka adalah masjid. Takkanlah tempat yang Allah paling suka nak dikelolai oleh orang-orang yang Allah tak suka. Jadi tempat yang Allah paling suka mestilah dikelolai, mestilah diuruskan, dijaga oleh orang-orang yang Allah suka. Siapa orang yang suka? Orang yang Allah suka. Orang yang jaga semayang, bayar zakat, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah kampung, dalam satu tempat pertama sekali Allah turunkan rahmat adalah masjid. Dengan sebab masjid inilah banyak turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Bahkan dalam hadis mengenai 7 golongan yang akan berada bawah naungan arasy Allah. Ke akhirat nanti semua manusia duduk tengah panas pada mahsyar, tapi ada 7 golongan special duduk bawah grandstand. Salah satunya, apa dia? Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Bil masjid. Seorang lelaki yang hatinya sentiasa tertakluk di masjid. Nak pergi masjid semua. Balik isyak tadi, esok semua nak pergi lagi lah. Dah kunci jam awal-awal untuk berjumuah kat masjid. Okey? Kalau semayang kat rumah, sah juga, tapi dia rasa macam tak senang. Dia rasa macam tak sempurna solat dia. Okey, baik. Boleh. Jadi, orang yang layak memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang sifat-sifat ni lah. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kelebihan-kelebihan masjid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, semasa Uthman bin Affan jadi khalifah, dia nak extend Masjidil Haram. Dia nak luaskan diri Masjidil Haram. Orang Islam makin ramai. Jadi dia nak extend Masjidil Haram. Maka adalah bunyi-bunyi suara yang tak bagus. Apa ni? Nak ubah Masjid Nabi, nak renovate pusaka Rasulullah, nak renovate peninggalan Nabi. Maka dia dengar orang duk komen-komen bising-bising belakang-belakang dia. Dia pun bangun. Yang kata apa dia? Kalian banyak cakap itu ini. Padahal aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Man bana masjidan yabtaghi biha wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bina masjid untuk dapat redha Allah, niat dia pun nak dapat redha Allah, bukan nak nama dia. Nama masjid tu Masjid Huzaifah. Sebab saya bagi 5 juta kat masjid tu, jadi masjid tu kena buang nama saya lah. Kalau tak nak buang nama masjid tu nama saya ambil balik duit saya. Contoh. Dia buat masjid semata-mata nak redha Allah. Maka Allah Ta'ala akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sumbangan nak buat masjid, buat surau, jangan kedekut. Jangan simpan-simpan. Inilah pelaburan akhirat yang sangat untung. Bagi saja duit untuk orang buat masjid, dapat pahala dah. Setiap kali orang semayang, orang mengaji, orang solat duha, orang buat apa-apa program kat masjid tu, pahala masuk. Hadis ni Sayyidina Uthman bacakan bukan untuk orang baru buat masjid, extend je. Masjidil Haram tu dah ada dah. Cuma extend beri besar lagi, luas lagi. Pun Sayyidina Uthman kaitkan dengan hadis ni. Okey? Kaitkan dengan hadis ni. Di siapa yang buat masjid, maksudnya kalau ada sumbangan minta nak besarkan masjid,
nak buat 2 tingkat masjid, nak beli aircon masjid, nak tukar kapet masjid, kita bagi, insya-Allah banyak pahala kita dapat. Okey? Itu satu kelebihan masjid. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, ni daripada Imam Ahmad daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kami anggap masjid macam rumah kami sendiri. Disuruh bersihkan, disuruh jaga. Dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi suruh mewangikannya, harum-harum bersihkan. Jadi mewangikan, membersihkan AJK yang terlibat untuk memberi keselesaan pada Jumaat. Semua termasuk dalam ayat ni. Okey. Hari ni kita kalau masuk masjid dalam keadaan bau baju kotor, okey, bau lepas makan durian, makan benda-benda berbau, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Walaupun kita kata tak berdosa, tapi makruh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hukum membuang kotoran di masjid apa dia? Bukan sunat, wajib. Kita nampak kotoran kat masjid, biarlah. Okey, kalau semua orang Islam, orang kat situ tak nak fikir untuk buang kotoran tersebut, maka semua berdosa. Tapi alhamdulillah masjid kita ada tok siap, ada tukang jaga kebersihan dia, kita tak berdosa. Hukum membuang kotoran pada masjid bukan sunat, wajib. Wajib. Satu hari dalam hadis lah, Nabi tengok ada kotoran kat masjid. Maka kelihatan berubah muka Nabi SAW. Berubah muka Nabi SAW sebab ada kotoran kat masjid. Okey? Okey, baik. Jadi mengibarahkan, saya dah sebut tadi ada dua. Mengibarahkan ada dua. Satu, mengibarahkan dari sudut menghidupkan amalan-amalan. Okey? Itu yang Allah nak tengok. Masjid ni dapat rahmat sebab apa? Sebab amalan. Bukan sebab aircon dia mahal, bukan sebab kapet dia mahal, bukan sebab kubah dia terbesar di Asia, bukan. Masjid itu dapat rahmat banyak daripada Allah kerana amalan-amalan dia. Zaman Nabi SAW, masjid yang paling berkat masjid Nabi. Zaman Nabi, masjid Nabi itu dia yang kurma, batang kurma. Sebab tu orang Badui datang kencing. Dah dengar hadis tu kan? Orang Badui datang kencing kat masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau masjid zaman Nabi semacam masjid kita, tak payah semacam masjid lah, sama level dengan tahap surau kita pun, tak ada orang pendalaman, orang asli mana, orang yang kena kencing kat kapet masjid. Tahu tempat comel bersih. Tapi oleh kerana zaman Nabi, masjid Nabi tu batas dia tiang kurma. Tiang kurma. Lepas tu orang Badui tu datang tengok, tempat kerja nak buang air, dia buang air. Sebab dia tak nampak macam bangunan masjid pun. Tapi, walaupun masjid dalam keadaan macam tu, itulah masjid yang Allah suka sekali. Kerana apa? Masjid tu penuh dengan amalan-amalan. Tak guna masjid besar, yang datang 2 orang makmum. Imam seorang, makmum 2 orang. Masjid besar. Okey, ialah solat azhar, asar, maghrib mungkin orang balik kerja. Subuh, isyak, tak ada orang juga. Baik, dalam hadis yang sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad ada, Imam Al-Hakim ada, Imam Tirmizi ada. Nabi kata apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Ini Nabi kata. Bila kamu tengok satu orang tu dia suka berulang-alik ke masjid, Nabi kata, maka bersaksilah kamu dengan iman dia. Maka Nabi pun baca ayat ni. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Lepas Nabi sebut hadis tadi, Nabi baca ayat ni. Hanya sahaja orang-orang memakmurkan masjid Allah, mereka itulah orang beriman dengan Allah dan hari akhir. Masjid ni tuan-tuan tempat untuk menegakkan solat berjemaah, semayang sama-sama. Okey, orang paling kaya dengan orang paling miskin, orang paling tinggi jawatan dengan paling tak ada jawatan, semua duduk dalam saf yang sama. Untuk didik diri kita agar tidak ada sifat nafsi-nafsi, janji aku. Solat berjemaah kat masjid ni boleh buang sifat ego, sifat pentingkan diri sendiri. Okey? Jadi bila berjemaah satu tempat tu solat jemaahnya hidup, maka tanda syiar agama hidup kat tempat tersebut. Kalau zaman dulu, kalau kerajaan khalifah Islam, dia satu tempat tak dengar azan, dia orang akan perangi tempat tersebut. Sebab apa? Syiar tak ada kat kampung. Lepas tu alhamdulillah tempat kita ada Jabatan Agama Islam, ada gaji Tok Siap, Tok Bilal, Tok Imam. Alhamdulillah. Tujuan dia agar hidup amalan-amalan kat masjid tersebut. Dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Daripada Abbad bin Humaid. Nabi bersabda, Nabi kata apa tahu? Innama ummarul masajidi hum ahlullah
Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, mereka lah ahli Allah. Mereka lah ahli Allah. Dalam hadis lain daripada ni kelebihan di masjid ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Anas bin Malik. Nabi kata apa tau? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Allah berfirman dalam hadis kursi. Nabi kata apa? Allah kata apa? Demi kebesaranku dan kemuliaanku, sesungguhnya aku telah bermaksud untuk mendatangkan azabku kepada penduduk bumi. Tetapi setelah kulihat orang-orang meramaikan rumah-rumahku dan orang-orang bercinta-cintaan semata-mata kerana aku, dan aku tengok ada orang yang memohon ampun di waktu sahur, maka aku palingkan azab tu daripada mereka. Allah nak azab dah tempat tu sebab kerana ahli maksiat yang ramai. Tapi sebab ada orang hidupkan masjid ramai, Allah suka. Dan orang yang pergi masjid tu mereka saling cinta mencintai semata-mata kerana Allah. Maksudnya tegur, menegur, menasihati. Dan di waktu sahur ada orang duk minta ampun pada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala tak mendatangkan azab. Kalau tak ada 3 amalan ni, pada lama Allah azab tempat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, azab Allah bukan sebab tak rapat saf tau. Okey. Saya cakaplah sini sebab ada juga golongan-golongan agamawan ni. Golongan-golongan agamawan ni rajin menulis, mungkin banyak masa free, dia tulis apa ni? Ini semua sebab solat tak rapat saf, Allah bagi azab. Okey. 2014 banjir besar, masa tu solat rapat je saf, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hukum merapatkan saf, hukumnya apa dia? Sunat. Kalau kita pergi masjid, ni cerita sebelum BKP lah ni, cerita sebelum BKP. Okey, kita pergi masjid, orang lain solat rapat-rapat, kita tak minat, kita sengaja renggangkan saf. Apa hukumnya? Makruh. Haram ke tak? Tak haram. Tak haram, tak berdosa. Orang lain semua solat rapat, kita sengaja malas solat rapat dengan orang macam, saya nak jauh sikit baju saya ni, takut kedut kena orang sebelah. Contoh. Berdosa tak? Tak berdosa, hukumnya makruh je. Jadi merapatkan saf hukumnya sunat. Meninggalkan merapatkan saf hukumnya makruh, tak haram. Allah takkan azab kalau orang buat benda tak haram. Tu Allah azab kalau orang tak semayang. Tu yang kena azab kita. Kalau nak cakap Allah azab sebab orang tak semayang, tu boleh diterima. Tapi kalau nak tulis Allah azab sebab solat saf tak rapat, itu tulisan bagi kita orang-orang yang banyak masa free, jadi dia rajin menulis, dia rajin nak tulis benda macam tu. Boleh? Yang penting masjid Allah kena hidup. Dulu tak boleh semayang sebab PKP, kerajaan tak bagi semayang 5-6 orang saja, tak apa. Kita tak datang bukan kerana kita tak nak datang, tapi kerana patuh atas nasihat pemerintah. Sekarang dah boleh datang, hidupkan masjid Allah Ta'ala untuk tarik rahmat Allah. Untuk tarik rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, orang yang hatinya tak ada perasaan apa-apa, kalau lama tak pergi masjid, dia dalam masalah. Okey. Orang yang beriman ni, bila tak pergi masjid, dia rasa tak tenang hidup. Pergi mana-mana cari masjid. Pergi tempat yang kawasan negara bukan Islam, apa dia cari? Masjid. Orang India ni bagus dia apa dia? Orang India ni, mana-mana tempat dia pergi, apa dia buat dulu? Masjid. Sebab tu banyak masjid India. Kat KL ada masjid India, kat Negeri Sembilan ada masjid India. Wallahualam kat mana lagi lah. Banyaklah masjid India ni. Kerana apa? Orang India ni dia suka buat 2 benda. Pertama masjid, yang kedua restoran. Sebab apa? Orang India ni, mana-mana tempat pun ada restoran mamak. Okey? Restoran India mesti ada. Sebab apa? Restoran tu untuk mudahkan urusan jasmani, makan minum. Masjid itu untuk keperluan rohani, dalaman. Okey, kita ni fikir makan. Mana-mana tempat tengok restoran halal dulu. Masjid kalau ada, kalau tak ada sudah. Tak. Cari masjid dulu. Sabda Nabi yang lain daripada Imam Ahmad, daripada Muaz bin Jabal. Nabi kata apa dia? Ni kelebihan orang pergi masjid. Nabi kata apa? Inna syaitan zibul insan ka zibil ghanam. Syaitan ni bagi manusia macam serigala bagi kambing-kambing. Syaitan ni bagi manusia bagaikan serigala bagi kambing-kambing. Apa Nabi kata apa lagi tentang serigala ni? Ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyata. Serigala akan tangkap kambing yang berpisah dan berjauhan daripada kumpulan besar. Serigala ni dia nak attack, dia nak serang kambing mana? Kambing yang berseorangan tak sesuai, yang berseekoran. Kambing tu dia jauh pada kumpulan lah. Kumpulan lain duduk sekelompok aja, dia jauh-jauh kambing ni. Jadi kambing yang seekor tu serigala akan attack. Maka Nabi kata fa iyyakum wasyi'ab wa alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid.
maka adalah kamu sentiasa dalam kumpulan, adalah kamu sentiasa dalam berjemaah, dalam golongan-golongan yang ramai dan masjid. Nabi pesan. InsyaAllah bila kita duduk masjid, kita lalai, kita salah, kita lupa, ada orang tegur. Sekurang-kurangnya kalau tak ada kawan-kawan tegur kita pergi masjid, ada ceramah, ada tazkirah. Bila dengar ceramah, dengar tazkirah, Masya Allah. Orang yang bagi tazkirah tu tak tahu pun masalah kita. Orang yang bagi tazkirah tu tak tahu pun apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Tapi Allah Ta'ala buat kita bila pergi masjid, kita akan bertemu dengan nasihat-nasihat yang baik. Kita akan bertemu dengan kata-kata hikmah yang baik yang boleh mengubah diri kita jadi lebih baik. Okey? Akan mengubah kita jadi lebih baik. Okey, baik. Menurut Ibnu Abbas, ni tentang penting solat Jumaat. Barang siapa dengar azan, tapi dia tak jawab seruan, dia tak pergi masjid. Maka, kalau dia semayang ke rumah sengaja, maka dia sama macam tak semayang. Dia dianggap derhaka pada Allah dan Rasul. Ini pendapat Ibnu Abbas lah. Pendapat ni pendapat keras. Pendapat ni kita guna untuk diri kita. Untuk orang lain yang gagal bagi pendapat. Zaman Nabi SAW, munafik solat 3 waktu je. Zuhur, asar, maghrib. Munafik datang solat berjemaah 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib. Sebab apa? Waktu ni orang nampak. Kalau tak pergi, tak datang, orang nampak. Mana tak ada dia. Subuh dengan isyak tak payah mari. Tak apa. Sebab apa? Orang gelap. Kita mari pun orang tak nampak. Tak mari pun orang tak nampak. Jadi jangan pula kita guna hadis ni. Zaman Nabi munafik pergi solat 3 waktu. Hang 1 waktu pun tak pergi. Hang lagi teruk pada munafik. Jangan cakap. Nak cakap boleh cakap pada diri kita yang malas pergi masjid. Untuk orang tak. Kita encourage orang untuk datang masjid. Okey. Imam Abdul Razak kata, daripada Maimun Al-Audi, dia berkata, berapa sahabat Rasulullah SAW, dia kata, masjid-masjid itu adalah rumah Allah atas muka bumi. Maka menjadi hak bagi Allah, tanggungjawab bagi Allah, memuliakan orang yang ziarah ke rumah. Nak dapat kemuliaan di masjid. Kita bukan orang baik. Kita bukan banyak amal mana pun. Kita bukan orang soleh mana pun. Tapi bila kita pergi masjid, kita akan dapat tempias daripada orang-orang soleh di masjid. Kita dapat tempias daripada orang-orang yang banyak beramal kat masjid. Ni tuan-tuan, pertama lelaki lah. Ni cerita pasal lelaki. Lelaki kena biasakan di masjid. Anak-anak lelaki lepas balik, latih mereka pergi masjid. Anak-anak lelaki lepas balik, latih mereka pergi masjid. Sebelum balik, jangan bawa mereka pergi masjid. Bukan haramkan berdosa. Tapi ada pendapat mengatakan makruh. Kerana apa makruh? Mengganggu orang lain di masjid. Okay? Jangan pula kata, Nabi Muhammad bawa cucu pergi masjid. Cucu Nabi tak sama macam anak cucu kita. Tu point dia. Boleh? Dah balik, latih pergi masjid. Kita latih anak-anak kita sampai tahap kalau mereka solat kat rumah lelaki, anak lelaki. Kalau mereka solat kat rumah, mereka merasakan macam tak sempurna solat tu. Latih mereka hidupkan dengan masjid. InsyaAllah, bila anak kita lekat dengan masjid, mudah dia nak menghindari perkara-perkara yang tak baik. Okey, baik. Banyak lagi lah hadis kelebihan masjid. Cuma saya nak beritahu, hadis ayat ni, saya lupa nak beritahu tadi. Ayat 18 dan juga 19 ni diturunkan. Ayat 18 dan 19 ni diturunkan ketika mana sahabat Nabi tangkap orang kafir dalam peperangan Badar. Maka antara yang mereka cela ialah Al-Abbas radhiyallahu anhu. Pak saudara Nabi lah, ayah pada Abdullah bin Abbas. Maka Al-Abbas radhiyallahu kata, kamu duduk cela aku, nampak keburukan aku, tak nampak kebaikan aku. Kebaikan aku tak nampak ke? Kebaikan aku jaga masjid, jaga kebersihan masjid, mencantikkan masjid, baiki kalau ada rosak-rosak kat masjid. Maka Allah turunkan ayat. Allah kata, banyak mana pun kamu buat, banyak mana pun kamu berkhidmat berjasa untuk masjid, nanti. Orang yang layak buat kerja-kerja memakmurkan masjid, mengindahkan rumah Allah, menjaga kebajikan rumah Allah adalah orang yang beriman pada Allah, pada akhirat, jaga semayang, bayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya pada Allah. Ini penting. Orang-orang yang kita nak lantik jadi pemimpin dalam bab agama. Ini cerita pasal masjid lah. Sebenarnya lagi luas ni konsep keagamaan. Orang-orang yang kita nak lantik jadi menteri agama ke kaitan-kaitan dengan agama, kena pilih yang berani sikit. Jangan pilih yang jenis diam je. Kalau bunyi nanti kena hilang jawatan. Diam je. Kalau bersuara nanti kena potong gaji. Jenis-jenis macam tu sebenarnya tak layak sangat nak pegang jawatan keagamaan. Orang yang layak memakmurkan masjid Allah, maksudnya orang yang layak memegang jawatan-jawatan tinggi dalam agama adalah orang yang bersifat beriman, jaga semayang, bayar zakat dan tidak takut kecuali Allah. Dia nak keluar suara pun takut.
Nak tegur kesalahan orang lain pun takut. Okey, nak keluar suara, nak tegur pun takut. Cumanya, kita bukan nak burukkan orang atas. Kita jangan kata, oh dia menteri agama tak tegur pun, kita malah tahu dia tegur tak tegur. Takkan setiap kali dia tegur dia nak kena post kat FB dia. Setiap kali dia nak tegur dia nak panggil pemberita 5-16 orang. Dia beritahu saya dah tegur dah pemimpin. Tak. Dia tegur, dia tak tegur, kita tak tahu. Kita jangan pula kata penakut lah, pengecut lah. Dia mungkin tegur personal. Dia mungkin cakap, sampaikan nasihat ataupun pesanan-pesanan kepada menteri-menteri secara personal, kita tak tahu. Yang penting orang yang layak kita pilih untuk pegang jawatan-jawatan yang bab masjid ni kena adalah orang yang berani. Maksud berani ni apa dia? Dia berani menghalang orang yang kafir, orang yang tak layak masuk masjid. Orang kafir tak boleh masuk masjid, orang mabuk tak boleh masuk masjid. Dia berani, dia ada kekuatan. Bukannya jenis takut, lembek, tak. Okey, baik. Seterusnya ayat 18. Habis ayat ni boleh faham maka asa mudah-mudahan. Asa mudah-mudahan. Okey. Ulaika mereka itu bahawa yakunu mereka akan menjadi min daripada al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-muhtadin, orang-orang mendapat petunjuk. Puan Razilah tolong baca ayat terakhir boleh? Boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka mudah-mudahan mereka itu bahawa mereka akan menjadi daripada orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, baik. Allah Ta'ala guna perkataan mudah-mudahan. Kalau manusia yang sebut mudah-mudahan tak confirm. Tapi Allah sebut mudah-mudahan, confirm. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala guna perkataan mudah-mudahan. Betul terjemah maybe. Kenapa Allah guna mudah-mudahan? Kerana apa? Allah nak beritahu, nak jadi sempurna Islam bukanlah sekadar pergi masjid, jaga sembahyang, bayar zakat. Banyak lagi hak-hak lain yang kena sempurnakan dalam bab Islam. Bab ibu bapa sebut tak dalam ni? Tak sebut. Bab tinggal dosa maksiat sebut tak dalam ni? Tak sebut. Tinggal dosa maksiat. Okey, jadi adakah seorang tu bila dia pergi masjid, dia jaga sembahyang, dia bayar zakat, dia dah kira terbaiklah agama dia? Tak, banyak lagi cabang-cabang lain. 3 ni kita kata asas dia. Beriman, jaga sembahyang, bayar zakat tu asas dia. Kesempurnaan agama bukan pada 3 ni saja, banyak lagi. Ada orang pergi masjid, jaga sembahyang kat masjid, bagus, orang tak bayar. Yang tak nak sekolah tahfiz, dia tak nak bayar yuran, sengaja tak nak bayar yuran. Dia tanya kenapa tak nak bayar yuran? Sekolah tahfiz ustaz dah banyak dapat sumbangan. Awak mana tahu dapat banyak sumbangan? Saya rasa. Padahal masuk-masuk tahfiz dah tahu dah berjanji dah nak bayar yuran, tiba-tiba sengaja tak nak bayar yuran. Contoh, ada juga cerdik macam. Jadi kesempurnaan agama bukanlah bila dia pergi masjid jaga sembahyang dah sempurna agama. Tak, agama sempurna banyak lagi keluasan-keluasan yang lain. Ada orang pergi masjid jaga sembahyang dengan mak ayah tak bercakap 3 tahun. Ada orang pergi masjid jaga sembahyang tapi nafkah anak isteri tak diabaikan. Dia bercerai dengan isteri dia, nafkah anak 13 tahun dah tak bagi, contoh ada. Boleh dianggap sempurna agama? Tak. Jadi Allah Ta'ala kata, jadi tapi jangan salah faham pula. Janganlah kerana kekurangan orang tu kita pandang kecil kebaikan dia pergi masjid. Jaga semayang tapi nafkah anak tak bagi. Jangan cakap macam. Jaga semayang tapi hutang orang tak bayar. Kita nak kecilkan kesalahan dia. Kita nak menegur ataupun kita kata meremehkan kesalahan dia sebab tak nafkah anak tak bagi, hutang orang tak bayar. Tak apa. Tapi janganlah kerana kesalahan-kesalahan dia yang lain, kita kata, jaga semayang, tapi bahaya ayat tu. Kata-kata kita boleh menyebabkan dia yang jaga semayang, tak jadi jaga semayang. Allah sebut mudah-mudahan kat sini, boleh jadi asalnya apa maksud dia? Mudah-mudahan dengan sebab dia jaga 3 perkara ni, beriman, jaga semayang, bayar zakat, nanti akan datanglah kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi maksud ayat ni, mudah-mudahan mereka itu akan menjadi orang dapat petunjuk. Sekarang ni mereka dah bagus dah jaga semayang kat masjid. Bila pergi lagi istiqamah seumur pergi masjid, akan dapat banyak rahmat, akan dapat banyak hidayah. Rahmat yang lagi banyak, hidayah lagi banyak tu lah membantu dia untuk jadi baik dengan mak ayah. Sebelum ni tak cakap. Bila istiqamah pergi masjid, lembut hati, dan cakap dengan mak ayah. Sebelum ni bermusuh dengan orang tua, dengan dengan adik-beradik. Contoh, bila pergi masjid, dengar kuliah, dengar ceramah, ada majlis selawat, ada majlis zikir, ada majlis solat taubat, macam-macam majlis ada. Lembut hati, dah mula bagi nafkah pada anak-anak, dah mula jadi suami yang baik, dah mula jadi ayah yang baik, dah mula jadi jiran yang baik.
Mungkin orang tu mula-mula pergi masjid, dia banyak kekurangan. Tapi bila dia istiqamah pergi masjid, dia akan dapat kebaikan. Sebab tu Allah Ta'ala guna fa'asa, mudah-mudahan. Kenapa Allah sebut mudah-mudahan? Kerana bukanlah pergi masjid tu confirm dia baik semua perkara. Tak. Ya. Orang pergi masjid bukanlah orang baik semua perkara. Tapi kena ingat, orang yang istiqamah pergi masjid, orang tu sedang mencari kebaikan yang lebih untuk dirinya. Dia mungkin ada kekurangan. Dia mungkin ada kekurangan dalam bab muamalat. Dia ada kekurangan dalam bab kekeluargaan. Dia ada kekurangan dalam bab hubungan dengan jiran-jiran. Dia ada kekurangan dalam bab hubungan dengan ibu bapa. Ada kekurangan. Tapi yakinlah dengan sebab dia pergi masjid, Allah Ta'ala kata dia akan dapat petunjuk. Maksudnya apa dia? Dia akan dapat hidayah bertambah, rahmat bertambah, ilmu bertambah, kelembutan hati bertambah. Okay? Jadi bawalah manusia dekat dengan masjid. Kita bukan orang baik, mudah-mudahan kita pergi masjid, kita akan dapat kebaikan. Kita duduk dengan punca minyak wangi, walaupun kita tak dapat minyak wangi tu, tapi kita dapat kesan daripada minyak wangi tersebut. Kita duduk dengan penempa besi, kita tak dapat besi tu, tapi kesan-kesan percikan besi tersebut akan mengotorkan baju kita ataupun akan buat baju kita terbakar. Pilihlah suasana mana kita nak duduk. Nak duduk suasana lalai, larang, mamak 24 jam walaupun tak haram. Tapi suasana mamak, suasana ngutuk orang, mengatur orang, biasa. Okey? Suasana masjid, hidupkan dengan suasana amal, suasana cakap kebaikan, suasana tazkirah. Sebab tu kat masjid, jangan sembang dua perkara. Apa dia? Pertama politik, yang kedua khilafiyah. Kerana apa? Kalau kita sembang dua perkara ni kat masjid, takut-takut kita menjadi penyebab orang tak nak pergi masjid. Orang tu suka pergi masjid, tapi sebab kita orang tak nak pergi. Kenapa ustaz tu kalau jumpa dia kat masjid, tak ada cerita lain. Kutuk Wahabi je ustaz. Dia lepas sembahyang cerita, Wahabi ni gini. Contohlah. Yalah, kefahaman Wahabi memang tak dibenarkan, disebarkan kat Selangor. Baguslah, Jaiz buat macam tu. Tapi apa tugas kita nak cakap pasal Wahabi hari-hari? Sampai orang yang tak nak ikut mazhab Syafi'i dah rasa kecil hati nak datang sembahyang kat masjid. Pertama, jangan sentuh bab khilafiyah. Perbezaan pendapat dalam bab agama. Itu yang pertama. Kerana apa? Boleh jadi sebab orang tak nak pergi masjid. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sentuh bab politik. Jangan sentuh bab politik. Okey? Saya tak nak cerita lah. Ada satu negeri kat Malaysia ni. Okey? Saya biasa ikut Jumaah Tabligh lah. Jumaah Tabligh ni dia salah satu dia buat. Okey, dia akan ambil rekod. Masjid ni biasa berapa orang datang. Masjid ni kalau kuliah agama berapa orang duduk. Kawasan kampung ni berapa orang lelaki, lebih kurang. Dan berapa orang datang solat Jumaat. Dia ada satu negeri. Okey, bila satu parti ni menang kat sebuah negeri ni, maka dia panggil ustaz-ustaz yang separti dengan dia berceramah kat masjid tersebut. Dan dia ustaz parti politik ni bila ceramah tak ada benda lain. Okey, saya tak nak mention mana-mana. Kalau siapa nak fahamlah, tak faham tak apa. Okey. Jadi bila ustaz politik ceramah dalam masjid, dia akan bantailah orang yang tak separti dengan dia. Dia akan maki hamun lah, mengeluarkan perkataan-perkataan jelek dan keji pada orang yang tak sependapat dengan dia. Maka orang tu pergi masjid nak semayang je. Tapi bila dengar kata-kata Allah, orang perli, orang kutuk, orang sindir, dah tak jadi pergi masjid. Dia tak nak pergi masjid bukan sebab tak suka masjid. Dia tak nak pergi masjid bukan sebab tak suka rumah Allah. Dia suka masjid, suka rumah Allah. Tapi tak suka dengan mulut-mulut yang cakap tak baik tentang kefahaman politik dia, tentang kefahaman khilafiyah. Boleh? Orang yang paling zalim adalah orang yang jadi penyebab orang tak nak pergi masjid. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah ayat 19-20. Boleh? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Sofi host kita malam ni. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi insya-Allah.